Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang dikasihi. Hari ini cikgu nak menyambung kembali tajuk tingkatan 4 dalam bab 3 yang mana minggu lepas kita dah mempelajari tentang berkaitan dengan wang, iaitu fungsi wang. Okay, hari ini kita menyambung balik tajuk di dalam wang juga, tapi kita melebarkan kepada tajuk yang satu lagi yang kita panggil dia, yang ada kaitan dengan wang, yang kita panggil dia bank. Sebab wang dan bank ini dia tidak boleh dipisahkan, kan? Jadi bank ni secara umumnya ada dua. Ini overview dulu lah. Bank ni ada dua. Yang pertama kita panggil dia bank pusat. Yang nombor 2 kita panggil bank perdagangan. Bank pusat ni setiap negara ada satu, kan? Ada sekurang-kurangnya ada satu lah. Kalau macam kat Malaysia, bank pusatnya adalah Bank Negara Malaysia, kan? Bank Negara Malaysia yang nanti cikgu akan tunjukkan macam mana bangunan dia, kan, apa yang telah dilakukan, kan. Okey, kalau bank perdagangan ni bank yang mana dia punya tujuan asal dia ataupun objektif asalnya untuk mendapatkan keuntungan, seperti mana bank-bank yang kita lihat di persekitaran kita seperti Maybank, CIMB Bank, Bank Islam dan sebagainya. Yang itu bank perdagangan. Jadi kedua-duanya ni menjalankan fungsi yang sangat berbeza, iaitu bank pusat menjalankan fungsi yang berbeza, bank perdagangan menjalankan fungsi yang berbeza. Okey, sebelum kita memulakan ataupun mendalami dengan lebih jauh tajuk ini, eloklah kita membaca doa, yang beragam Islam membaca doa seperti cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, cikgu akan sharekan slideshow ni. So apa yang perlu kamu buat, pastikan ada buku nota di hadapan kamu dan buku teks pada muka surat 128, kan. Dan kamu dikendaki untuk membuat nota writing di dalam buku nota kamu, kan, supaya sebagai rujukan kita pada masa akan datang. Cikgu akan cek apabila sekolah dibuka, cikgu akan pastikan kamu melakukan tugasan ini. Baik, kita tengok. Okay, cikgu share. Alright. Okay. Yang ini kita panggil dia Bank Negara, kan. Ini bangunan Bank Negara. Terdapat kat mana? Sekejap ya. Terdapat dekat Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur, Bank Negara. Bank negara ni hanya ada satu saja kat Malaysia, kan. Jadi bank negara ni dia menjalankan fungsi-fungsi dia tertentu, kan. Nanti lepas kita belajar bank negara, kita akan belajar bank perdagangan pula, kan. Apa dia? Kita tengok kepada pengenalan dahulu. Bank Negara Malaysia ataupun singkatannya BNM merupakan bank pusat negara kita. Maknanya kalau kat Malaysia, bank pusatnya apa? Bank pusatnya adalah Bank Negara Malaysia. Setiap negara mempunyai bank pusat mereka sendiri, kan. Yang ini yang cikgu cakap tadi tu. Setiap negara sekurang-kurangnya ada satu. Contoh Bank of America, kan. Kalau kat Malaysia, Bank Negara Malaysia, dan sebagainya lah, kan. Dia ni, bank negara ni dia mempunyai kuasa tunggal untuk mengeluarkan mata wang negara. Maknanya duit ni dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh bank negara. Contoh duit yang kita guna ni lah, yang kita belanja tiap-tiap hari, itu adalah dikeluarkan oleh bank negara sebab dia telah dibagi kuasa oleh kerajaan untuk mencetak dan mengeluarkan mata wang negara Malaysia. Walaupun Perdana Menteri bertukar tangan, contoh daripada Dr. Mahathir tukarlah kepada Tan Sri Muhyiddin, esok Tan Sri Muhyiddin tukar, walaupun bertukar Perdana Menteri, tapi mata wang negara tetap sama sebab ia dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, kan. Jadi kerajaan dah memperakukan
Kan? Maksudnya bank negara ini mempunyai kuasa tunggal untuk mengeluarkan mata wang. Okey, jadi kalau bila bila bank negara mengeluarkan duit kita ataupun mata wang negara kita, makanya pihak lain seandainya mengeluarkan mata wang juga, dia dianggap melanggari undang-undang. Itu sebab siapa yang mencetak wang bank negara ini, dia ini boleh diistilahkan sebagai pengkhianat negara jugalah. Kan dia diistilahkan sebagai pengkhianat negara, ada musuh negara jugalah. Sebab dia boleh menyebabkan negara kita sedar tak sedar nilai daripada pandangan dunia semakin jatuh. Kan? Jadi duit ni, wang ni, anak-anak sekalian, anak murid juga yang dikasihi Allah, dikasihi sekalian, duit ni dia tak boleh kita suka-suka kita keluarkan. Sebab bila terlalu banyak duit di dalam pasaran, makanya duit itu tidak ada nilai. Jadi kita akan rugi. Contoh macam duit pisang pada zaman dahulu kan, ada istilah duit pisang daripada negara Jepun. Jadi duit tu dia tak ada nilai. Jadi bila duit sama gak macam duit kita ni, kalau duit Malaysia ni terlalu banyak kat pasaran, semua orang ada dan mudah untuk dikeluarkan, makanya dia tak ada nilai. Jadi bila dia tak ada persaingan dalam nilai tersebut, makanya dia sukar untuk membeli ataupun menukarkan wang ini kepada barang yang ingin kita beli. Okey, kita tengok fungsi bank negara. Okey, bank negara secara umumnya ataupun telah ditulis dalam buku ini, kan cikgu terpaksa bukan terpaksa, cikgu mengikut kepada buku ni lah. Sebab kita akan belajar melalui buku ni kan. Jadi cikgu sebagai membantu kamu untuk memahami. Okey, di dalam buku ini dia menulis terdapat 4 fungsi bank negara. Yang pertama, mengeluarkan mata wang, kan. Yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ketiga, dia menjadi juru bank kepada kerajaan. Yang keempat, mengawal kestabilan ekonomi. Kita tengok satu persatu. Okey, fungsi yang pertama, mengeluarkan mata wang. Okey. Fungsi utama bank pusat ataupun bank negara Malaysia adalah mengeluarkan mata wang. Jadi mata wang yang dikeluarkan oleh bank negara Malaysia ataupun bank pusat ini, dia mempunyai nilai dan sah digunakan di dalam negara kita lah. Kalau macam contoh negara Amerika Syarikat, maknanya bank pusat negara Amerika Syarikat yang mengeluarkan, maka dia sah digunakan. Kalau dekat Singapura, bank pusat negara Singapura dia keluarkan duit, maknanya duit mereka, duit Singapura, dolar Amerika sah digunakan di dalam negara mereka. Jadi kalau kat Malaysia, bank negara Malaysia mengeluarkan duit yang mempunyai nilai dan ia sah digunakan di dalam negara Malaysia. Okay. Antara nilai mata wang yang dikeluarkan oleh bank negara Malaysia yang kita ketahui ialah duit kertas RM1, RM10, RM20, RM50, RM100 dan RM1000. Itu sebab kalau cikgu cakap, okey, duit mata wang Malaysia RM1 warna apa? Korang dah tahu lah, mesti warna biru. Kalau cikgu cakap, okey, kalau 100 warna apa? Warna purple, warna ungu. Contohlah kata kan. 50 warna apa? Warna biru. Biru ada pekat sikit. Contoh macam tu. RM10 warna apa? Warna merah. Kan? Jadi selain daripada duit kertas, Bank Negara Malaysia juga mengeluarkan duit shilling, iaitu 1 sen warna apa? Warna oranye. 5 sen, 10 sen, 20 sen. Kan? Kalau 5 sen dengan 10 sen warna silver. Kan? 20 sen dengan 50 sen warna emas. Yang seperti yang kita pegang ni. Duit tu semua dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Kan? Maknanya kalau ada orang lain ataupun pihak lain yang mengeluarkan mata wang, makanya ia dianggap sebagai satu kesalahan. Kan? Jadi kita gunakan duit yang mana yang sah? Duit yang ada ataupun yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi yang pertama, Bank Negara Malaysia apa? Fungsinya dia mengeluarkan mata wang. Baik. Yang kedua, okey sekejap ya. Yang kedua, dia mengawal bank pusat atau bank negara Malaysia ini, dia mengawal kestabilan nilai mata wang. Jadi yang pertama dia dah keluarkan duit. Yang kedua fungsinya dia kawal pula supaya nilai mata wang yang kita pegang selama ini stabil. Kan? Contohnya cikgu cakap contohlah. Okey, kenapa duit Malaysia ini sah digunakan, sah ditukar. Seandainya kita pergi ke Jepun,
kita pergi dekat money changers kat sana ataupun pejabat pertukaran wang kat sana, kita tukarkan duit Malaysia dengan duit Jepun, masih lagi diterima pakai. Sebab apa boleh diterima pakai kalau pergi Jepun? Sebab di setiap mata wang itu ada nilai dia. Maknanya mata wang Malaysia ini ada nilai. Jadi untuk mengelakkan nilai mata wang ini jatuh, salah satunya fungsi yang dilakukan oleh Bank Negara adalah mengawal kestabilan nilai tersebut supaya dia tidak terlalu jatuh. Kan? Itu sebab kalau sebuah negara yang berperang, kan, contoh negara Iraq bila berperang, kan, jadi nilai mata wang dia jatuh. Jadi dekat pasaran antarabangsa ada nilai, tapi dah terlalu, bila kita nak tukarkan kepada negara contoh negara Amerika Syarikat, negara yang mempunyai nilai yang tinggi, makanya harga itu terlalu tinggi untuk kita menukarkan nilai mata wang Iraq tadi tu. Itu sebab fungsi objektif utama kenapa Bank Negara Malaysia ini dia mengawal kestabilan nilai mata wang supaya apa? Supaya pada pasaran dunia ini dia mendapat nilai yang agak seimbang. Maksudnya kita tak terlalu mahal membeli dan tak terlalu murah supaya untuk menjaga nilai mata wang tersebut. Okey, terdapat dua cara Bank Negara mengawal kestabilan nilai mata wang, iaitu melalui kuasa beli. Kan? Okey, kita tengok. Kuasa beli yang pertama ni. Okey, yang kedua melalui kawalan mata wang asing. Okey, pertama kuasa beli, yang pertama melalui kawalan mata wang asing. Apa dia kuasa beli? Kuasa beli ni maksudnya kemampuan wang tunai membeli satu barang ataupun maksudnya bagaimana wang tunai yang kita ada dapat membeli ataupun dapat menukarkan kepada barang atau perkhidmatan. Itu maksud kuasa beli. Maknanya kemampuan wang tunai tersebut. Jadi wang tunai ni sifatnya fluctuate. Boleh naik, boleh jatuh. Kan? Boleh jatuh, boleh naik. Kan? Dia bagi contoh. Dia kata sekiranya kita ni mempunyai wang sebanyak RM10. Harga sebatang pen pula RM2. Maka kita boleh beli 5 batang pen dengan nilai RM10 saja 5 batang pen. Kan? Cikgu teringat dulu waktu harga minyak petrol. Harga minyak petrol zaman cikgu kecil dulu. Tak silap cikgu 90 sen. Cikgu pernah merasa 1 liter 90 sen. RON 97. Ketika itu tak ada RON 95, RON 97. Kan? Pada ketika itu cikgu ingatlah kan, arwah ayah saya lah kan, dia malas nak beli, bukan malas lah, pada ketika itu cikgu nak ceritakan minyak petrol pada ketika itu, andai kata nak bakar sampah, boleh guna minyak petrol tu sikit, kan, maknanya minyak petrol sikit bakarlah nak bakar sampah. Kalau sekarang ni ada orang nak gunakan minyak petrol untuk buat bakar sampah, bahan bakar sampah, memang tak lah. Sebab apa? Dia sekarang mahal harganya kan, RM2, RM2 berapa sen? Cikgu pun RM2.20 sen kot 1 liter. Itu pun RON 95. Jadi benda bila mahal, semakin mahal, orang semakin sayang pada perkara tersebut. Okay, jadi samalah dengan sini. Dia kata sekiranya kita ada RM10, maka 5 biji harga pen tu RM2, kita boleh beli 5 batang. Maknanya pada nilai ketika itu, harga barang kita boleh dapat banyak lah dengan nilai RM10 tu. Tapi seandainya harga itu naik RM5, harga pen tu naik RM5, kan, makanya kita hanya mampu membeli 2 batang pen sahaja dengan nilai yang sama. Jadi Bank Negara Malaysia ni salah satu dia punya fungsi dia kawal nilai ini, nilai duit ni, supaya dia boleh bersaing dalam kemampuan untuk untuk kuasa beli itu. Kan? Maknanya bukan kita nak nyatakan bila harga barang naik ekonomi tak elok, bila harga turun ekonomi elok. Tak, selalu orang cakap macam tu. Oh, ekonomi naiklah, harga barang naik, ekonomi mesti tak elok. Okay, secara kebiasaannya anak-anak murid, bila satu barang ini naik, trendnya mengikut naik yang kita tak mampu nak beli. Contoh satu harga, contoh pen harganya sampai RM30 sebatang, naik yang melampau-lampau, yang itu kita istilahkan sebagai ekonomi dia tak elok. Tapi seandainya dia naik sedikit, contoh macam minyak daripada RM1.50 naik RM2.20 contoh kan,
Yang itu masih lagi dalam kawalan kerajaan. Kerajaan ini melalui Bank Negara Malaysia, dia mengawal benda tu. Dia mengawal sama ada dia menaikkan sedikit harga ataupun menurunkan sedikit harga untuk mengelakkan terjadinya masalah inflasi ataupun deflasi. Kenapa kerajaan menaikkan harga? Menaikkan harga. Sebab apa? Bank negara menaikkan nilai harga sesuatu wang itu untuk contohnya seandainya harga barang ni mudah untuk dibeli, lama kelamaan pembekal atau pengusaha mengambil kesempatan dengan menaikkan harga. Jadi bila pembekal menaikkan harga, maka akan terjadi inflasi. Harga akan naik. Ialah pembekal A naikkan harga, pembekal B naikkan harga. Lama-lama dia akan naik, tren naik. Jadi akan mangsa siapa? Kita lah pengguna akan menjadi mangsa. Jadi justru itu bank negara mengawal benda ni. Dia naikkan sedikit harga supaya apa? Supaya untuk mengelakkan inflasi. Bila harga barang dah naik, jadi orang tak akan beli sangat. Jadi pengusaha pun dia tak nak naikkan barang. Orang tak nak beli. Kan? Sama juga bila jatuh harga terlalu teruk akan menyebabkan deflasi. Jadi fungsi yang kedua bank negara adalah mengawal kestabilan nilai mata wang. Okey, yang ketiga. Okey, yang tadi yang melalui kuasa beli. Yang kedua melalui kawalan mata wang asing. Okey. Macam mana? Ada 3 cara. Yang pertama mewujudkan sandaran minimum. Jadi bank negara ni dia letak sandaran minimum untuk duit. Untuk duit itu sandaran minimumnya ialah 80.59% dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa. Maksudnya ni contoh, dia bagi contoh. Ini berarti kata sekiranya bank negara mencetak RM100, dia cakap maknanya setiap mata wang itu disandarkan kepada 80.59% dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa. Maksudnya setiap RM100 sandaran minimum ni dibagi contoh RM100 lah. Maknanya sandaran minimum untuk RM100 itu adalah RM80.59 dalam bentuk apa? Bentuk emas dan rizab antarabangsa. Okey, bentuk emas lah kita tahu kan. Okey, rizab antarabangsa ni apa kelas? Okey, kita tengok sini. Rizab antarabangsa ialah sekejap ya. Cikgu cari dia punya maksud sebenar. Okey, rizab antarabangsa termasuklah emas, pertukaran asing, milikan hak pengeluaran khas dan rizab kumpulan wang antarabangsa. Maksudnya apa? Rizab antarabangsa ni adalah harta negara lah. Harta ataupun simpanan negara. Maksudnya disandarkan duit itu kepada setiap bentuk emas dan juga rizab antarabangsa. Okey. Yang kedua, jadi selama-lamanya mata wang asing ni dapat dikawal lah. Kan? Yang kedua, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Contohnya forex. Kan? Contohnya, okey, dia bagi contohnya bank negara Malaysia akan membeli RM dengan menjual dolar Amerika Syarikat apabila nilai RM jatuh. Ini macam mana tulis apa? Macam mana melalui bank negara ini mengawal mata wang asing daripada mempengaruhi pasaran duit Malaysia ni. Contohnya, bila duit kita dah jatuh dekat pasaran antarabangsa, nilainya dah jatuh. Pasaran antarabangsa ni apa? Pasaran antarabangsa ni contoh kita membezakan nilai mata wang Malaysia dengan nilai mata wang asing. Contohnya $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan berapa ringgit duit kita. Macam itulah. Itulah maksudnya pertukaran mata wang asing. Okey, jadi ada bagi contoh. Contohnya bank negara Malaysia akan membeli RM dengan menjual dolar Amerika Syarikat apabila nilai RM jatuh. Ialah contoh dia kata bila nilai RM jatuh, bank negara Malaysia ini akan membeli RM dekat pasaran antarabangsa ini dengan menjual dolar Amerika Syarikat. Ialah kita jual sebenarnya kita bila kita tukarkan kepada duit RM, kita menjual duit mata wang asing. Jadi kita dalam isu ni, dalam kisah ni nak meningkatkan nilai mata wang nilai wang RM berbeza dengan dolar Amerika Syarikat. Kita terpaksa menjual dolar Amerika Syarikat dekat pasaran antarabangsa dan membeli kembali RM untuk meningkatkan nilai RM dekat pasaran. Jadi kesannya apa? Kesannya jumlah RM di dalam pasaran akan berkurang lah. Kesannya
jumlah RM di dalam pasaran akan berkurang. Pasaran antarabangsa, bukan pasaran kat dalam Malaysia ni. Dekat antarabangsa ni akan berkurang dan serta-merta nilai RM akan meningkat berbanding dolar. Ialah kita dah beli dekat pasaran antarabangsa. Jadi dia jadi kurang. Bila dah kurang, akan meningkatkan nilai berbanding dolar. Okey, yang ketiga, cara Bank Negara mengawal mata wang asing ini melalui kawalan inflasi. Okey, Bank Negara Malaysia ataupun Bank Pusat akan memastikan kadar inflasi dalam keadaan paras terkawal dengan menggunakan alat dasar kewangan. Maksudnya apa? Maksudnya dasar kewangan Malaysia, alat dasar kewangan ini menyatakan kadar inflasi mesti dalam 4% saja. Dia tak boleh lebih daripada 4%. Kalau lebih maksudnya negara akan drop habis. Kan? Jadi dia menyatakan melalui dasar kewangan ataupun dasar bajet negara, dia menyatakan hanya dibenarkan 4% saja. Sekandainya lebih, Bank Negara Malaysia akan bertindak sebagai bank pusat untuk memastikan kadar inflasi dalam keadaan paras terkawal. Contohnya yang ni dia menggunakan alat dasar kewangan. Contohnya dia menggunakan alat dasar kewangan ni apa? Ini tingkatan 5 kita akan belajar, tapi cikgu bagi tahu overview-nya dululah. Okay, alat dasar kewangan ni caranya bagaimana kerajaan melalui bank pusat ataupun bank negara dia nak kawal masalah ekonomi, iaitu masalah inflasi dan masalah inflasi melalui pengeluaran duit yang dikeluarkan oleh bank perdagangan. Itu yang maksudnya alat. Kan sekarang kita nak pinjam duit kan dekat bank perdagangan, bank CMB. Jadi bank negara ni dia akan kawal lah. Bank negara ni dia mengawal semua bank perdagangan. Jadi dia pun sekat sikit duit yang ada dekat bank perdagangan tadi. Jadi serta-merta orang tak mampu pinjam banyak. Contoh dia nak kawal apa? Nak kawal inflasi. Kan orang selalu keluarkan duit banyak. Jadi bila dia dah tak keluarkan duit, dia dah sekat bank perdagangan pun dia dah tak boleh bagi pinjaman dekat orang ramai, makanya orang dah tak banyak membeli. Jadi serta-merta kadar inflasi dapat dipastikan dalam keadaan paras terkawal. Alright. Okey, tadi nombor 2. Okey, kawalan mata wang asing kan, fungsi bank pusat atau bank pusat. Okey, yang ketiga, fungsi bank pusat adalah jurubank kepada kerajaan. Okey, terdapat 5 fungsi bank pusat ketika mana dia menjadi jurubank kepada kerajaan. Okey, yang pertama, bank pusat mentadbir akaun negara. Okey. Yang kedua, dia memberi pendahuluan sementara. Nanti kita tengok pendahuluan sementara. Yang ketiga, dia mengurus hutang negara. Yang keempat, dia memberi nasihat pelaburan. Nombor 5, dia mengurus pertukaran asing. Okey, boleh rujuk kepada buku teks muka surat 130. Okey, macam mana mentadbir akaun negara? Okey, akaun negara secara umumnya terdapat 3 fasa, 3 akaun lah, iaitu akaun kewangan. Apa dia akaun kewangan? Semua hasil dan perbelanjaan kerajaan dicatat dalam akaun kewangan. Kan, maknanya apa yang kerajaan dapat, apa yang kerajaan belanjakan dicatat dalam akaun kewangan. Kan. Yang kedua, akaun pinjaman kewangan. Okey, iaitu akaun yang mengandungi segala rekod yang dibuat oleh kerajaan. Kan. Maknanya akaun pinjaman kewangan ni apa? Segala rekod yang dibuat oleh kerajaan. Maknanya segala rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan disimpan di dalam akaun pinjaman kewangan kerajaan. Yang ketiga, bank pusat juga dia terima duit atau wang yang dibayar kepada kerajaan dan melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. Maksudnya bank pusat ni dia terima satu wang yang mana orang melabur kat dalam Malaysia, dia terima duit dekat bank pusat, dia terima duit tu dan disimpan, dan duit tersebut juga digunakan untuk menjadi wakil kepada kerajaan untuk membayar hutang-hutang bagi pihak kerajaan. Jadi semua akaun ni, akaun kewangan, akaun pinjaman kewangan ataupun pembayaran, segala akaun pembayaran itu ditadbir ataupun dilakukan oleh bank pusat. Jadi bank pusat serta-merta mentadbir akaun negara. Okey, yang kedua, dia memberi pendahuluan sementara. Apa dia pendahuluan? Contohlah kerajaan ni dia ada masalah kewangan.
keadaan tiba-tiba jatuh, contoh macam COVID sekarang ni. Waktu COVID tiba-tiba berlaku. Kadang pelik kan? Macam mana kerajaan dapat duit? Kan? Kerajaan dapat duit melalui apa? Melalui bank pusat. Bank pusat dia ada simpanan dia. Dia ada simpanan. Jadi simpanan tu pun sebenarnya duit kerajaan. Kan? Duit kerajaan. Kerajaan dengan bank pusat ni dia ada hubungan lah. Dia memang berhubung lah. Salah satu antara satu sama lain. Okay, jadi kerajaan ni bila dia ada masalah kewangan, dia akan menggunakan bank pusat untuk mendapatkan pendahuluan sementara, kan. Jadi kerajaan ni kena bayar balik, kerajaan pun kena bayar balik. Macam mana cara bayarnya? Bila dia dapat duit daripada bank pusat ataupun bank negara Malaysia, dia kena bayar balik tidak lewat dari 3 bulan setelah berakhirnya tahun kewangan kerajaan. Contoh 2021 dah di-declare bajet. Jadi sebelum sampai 3 bulan selepas itu, kerajaan kena selesaikan hutang-hutang dia. Maknanya 3 bulan setelah berakhirnya tahun kewangan kerajaan yang akan menyelesaikan pinjaman yang dipinjam daripada bank pusat. Okey, jadi serta-merta bank pusat ini dia memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan. Okey, yang ketiga, bank pusat ini dia menguruskan hutang negara. Kan? Contohnya bank pusat atau bank negara Malaysia memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negeri dan luar negara. Dia dapat duit daripada dalam negeri, sumber tu dalam negeri. Contoh apa? Contohnya daripada bank-bank perdagangan, kan? Bank pusat dia ambil daripada duit bank perdagangan, contoh katalah. Kan? Ataupun daripada luar negara kita pinjam daripada BMF contohnya. Ataupun tabung IMF, International Monetary Fund. Contoh. Kan? Jadi manakala bank pusat atau bank negara akan memperolehi pinjaman ni cakap melalui penjualan bil-bil perbendaharaan. Okey. Bank pusat dia ada hak untuk keluarkan surat jaminan kerajaan ataupun bil-bil perbendaharaan. Okey, bil-bil ini dia macam surat lah. Bil-bil ataupun surat jaminan ni dia macam surat. Surat ini diakui oleh bank pusat melalui kerajaan. Jaga cerita lah. Jadi surat-surat jaminan ini, contoh kerajaan dia buat pelaburan kan. Dia akan keluarkan satu surat jaminan. Jadi dia buat pelaburan, dia perlukan duit. Dia ambil duit daripada mana? Daripada institusi kewangan yang ada dalam Malaysia ni. Contoh Maybank, CIMB Bank. Jadi caranya macam mana? Dia jual surat-surat tadi tu, bil-bil perbendaharaan dengan surat jaminan kerajaan, dia jual pada institusi kewangan dan institusi kewangan dia akan memberi duit kepada kerajaan. Macam tu caranya. Kan? Jadi duit-duit tersebut bank pusat atau bank negara Malaysia akan menggunakan duit tersebut untuk menguruskan hutang-hutang negara. Jadi bila kerajaan pun akan dapat duit juga kan. Daripada mana? Daripada pelaburan-pelaburan yang dia telah lakukan. Jadi dia akan bila dia nak bayar balik, tadi dia jual, dia beli balik surat jaminan kerajaan yang tadi tu. Jadi bank pusat melalui yang mewakili kerajaan dapat menguruskan hutang negara. Okey, siapa yang tak faham boleh PM cikgu, boleh tanya secara personal lah. Alright. Yang keempat, okey. Dia memberi nasihat pelaburan. Okey, ini masih lagi di bawah tajuk juru bank kepada kerajaan. Dia memberi nasihat pelaburan. Okey, bank pusat bertindak sebagai penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. Contoh, kerajaan dia buat pelaburan cari gali minyak dekat negara Sudan ataupun negara Arab Saudi. Kan? Jadi sebelum dia orang bertindak untuk melabur, jadi pihak bank pusat ini melalui bank negara ini dia akan menasihati kerajaan supaya boleh melabur ataupun tidak. Okay, bank pusat dia buat apa? Dia kaji sama ada projek itu mendatangkan ataupun pelaburan itu mendatangkan keuntungan atau sebaliknya. Kalau sebaliknya, dia akan menasihati kerajaan supaya tidak melabur pada pelaburan tersebut. Jadi dia sebagai apa? Sebagai pemberi nasihat pelaburan kepada kerajaan. Okey. Akhir sekali untuk tajuk ini, jurubank kepada kerajaan adalah mengurus pertukaran asing. Bank pusat akan memastikan rizal antarabangsa sentiasa mencukupi. Ini tujuan dia. Ini objektif dia. Dia akan pastikan rizal dalam negara sentiasa mencukupi. Jadi, bank pusat akan mengawal pertukaran asing
dan memastikan bahawa nilai mata wang negara berada dalam keadaan stabil. Itu yang sebab dia nak kawal inflasi tadi kan. Jadi dia mengawal apa? Mengawal pertukaran asing. Alright. Okey, so ada 5. Jurubank kepada kerajaan ada 5, iaitu mentadbir akaun negara, memberi pendahuluan sementara, mengurus hutang negara, memberi nasihat pelaburan dan mengurus pertukaran asing. Okey, yang akhir sekali fungsi bank pusat adalah jurubank kepada bank perdagangan. Tadi jurubank kepada kerajaan. Yang keempat pula jurubank kepada bank perdagangan. Okey, yang di bawah fungsi ini Bank Pusat menjalankan 3 fungsinya, iaitu yang pertama sekali menyediakan akaun penjelasan antar bank, B menjaga rizab berkanun, C menjadi sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Kita tengok apakah akaun penjelasan. Okey. Setiap bank yang ada, bank yang kamu tahu, bank perdagangan ni semualah, CIMB Bank, Maybank, Bank Islam, lagi apa? Bank Rakyat. Lagi apa? Hong Leong Bank, RHB Bank, itu semua kita panggil dia bank perdagangan. Jadi bank perdagangan ni bila dia nak buka bisnesnya sebagai bank perdagangan dekat Malaysia, dia mesti buka akaun penjelasan dekat bank pusat. Dia pun ada buku bank. Kalau kita ada buku bank perdagangan Maybank tu semua pun ada buku bank dia yang kita panggil dia akaun penjelasan. Fungsi bank penjelasan ni apa? Bank penjelasan ni nak bayar hutang bank akibat pengeluaran cek. Kan salah satu fungsi bank perdagangan dia keluarkan cek. Jadi cek tu kan orang guna duit dulu. Kan kita orang apply akaun semasa dan dia dapat cek. Bila dapat cek, dia gunakan cek itu sebagai penjelasan hutang individu dia lah, orang ni. Jadi sebenarnya duit tak keluar lagi. Jadi dia sebenarnya macam menulis hutang di dalam buku yang besar. Macam itulah bang. Jadi bila buku tu dah banyak dekat bank perdagangan, makanya dia nak bayar hutang. Bayar hutang melalui apa? Melalui akaun penjelasan antara bank. Jadi bila kata dah terlalu banyak, jadi bank pusat dia akan tegur bank perdagangan tu. Okey. Awak ada hutang sebab pengeluaran cek sebanyak ni. Jadi dia tak boleh keluarkan lebih daripada nilai yang dibagi oleh bank pusat. Jadi dia terpaksa settlekan dulu hutang melalui akaun penjelasan, baru dia boleh meneruskan pengeluaran cek tersebut. Right. Kedua, dia ni dekat bank perdagangan, bank pusat ni dia menjaga rizab berkanun. Rizab berkanun apa? Simpanan wajib bank perdagangan yang kena ada dekat bank pusat. Kebiasaannya kadar rizab berkanun tu adalah 4%. Jadi dia bagi contoh. Andai katalah bank perdagangan dia nak melakukan operasinya atau menjalankan operasinya, contohnya dia ada ni 100, dia bagi contoh. Sebenarnya lebih lah. Contohnya dia ada RM100 kan, RM100. Jadi dia kata, bank pusat dia kata, okey, kadar rizab berkanun yang wajib kena ada dekat bank pusat adalah 4%. Jadi dia kena simpan RM4. Jadi tak logik lah bank perdagangan 100. Dia mestilah juta nak buka bank perdagangan, mesti juta. Kan? Ataupun ratus ribu macam tu lah. Cikgu tak pasti untuk syarat yang terbaru. Tapi dia bukan 100 lah. Dia lebih daripada nilai. Mungkin sejuta. Kalau sejuta, dia mesti kena bayar berapa? 4% ataupun 4,000 dan sebagainya lah. Kan? Sebagainya. Jadi, apa dia rizab berkanun? Rizab berkanun ni simpanan yang wajib bank perdagangan kena simpan dekat bank pusat pada kadar-kadar tertentu yang ditentukan oleh kerajaan. Okey, akhir sekali, bank pusat ini sebagai sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Bila mana bank perdagangan mengalami masalah kekurangan tunai, dia nak beroperasi tak ada duit. Jadi dia dapatkan pinjaman daripada bank pusat. Sama juga macam kerajaan. Kerajaan tak ada duit, dia dapatkan bank pusat untuk mendapatkan duit. Sama juga bank perdagangan, bila dia kekurangan duit, dia terpaksa meminjam daripada bank pusat mengikut peraturan-peraturannya. Jadi bank pusat mungkin bagi duit, tapi biasalah bila memberi pinjam pada bank perdagangan yang menjalankan bisnes, makanya bank pusat juga akan mendapatkan keuntungan daripada pinjaman yang dilakukan oleh bank perdagangan. Okey kelas, itu saja untuk tajuk kita pada hari ini. Alright.
Jadi cikgu mengharapkan kamu semua dapat mempelajari tajuk baru kita. Okay, dan jangan lupa cikgu sertakan di dalam WhatsApp group tajuk PBD kita pada hari ini. Cikgu harap kamu melaksanakan tugasan tersebut dan menghantar kepada saya di dalam grup Telegram. Grup Telegram. Jadi cikgu tak nak kamu lambat sebab bila lambat markah PBD kamu akan tercicir dan akan mengurangkan jumlah markah PBD kamu yang kamu kumpul. Okey kelas, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jagalah diri baik-baik di waktu PKP ini. Cikgu doakan semua sentiasa sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.